Ini adalah cerita tentang soalan tentang ibu ayah Nabi, adakah dia mengucap di kubur balik dan seumpamanya. Ini riwayat yang seperti ini tidak kukuh. Yang kukuh ialah riwayat inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapaku dan bapamu di dalam neraka. Ini yang Nabi SAW sebut pada seorang yang bangkit bertanya dalam majlis yang bernama Huzafah. Hadis ini menjadi kontroversi. Macam mana bapa Nabi boleh masuk neraka? Sedangkan bapa Nabi meninggal sebelum Nabi wafat. Hadis ini sahih, tapi maknanya apa? Di kalangan para ulama hadis ada yang menyatakan makna bapa itu ialah Abu Talib. Itu pak saudara dengan itu. Tapi dari segi konteks ayat tu tak betul. Kerana kau tu tanya aina abi, di mana bapa aku, dia tanya bapa dia. Nabi kata dia kata inna abaka finnar, bapamu di dalam neraka. Tapi dia sedih, kemudian Nabi panggil dia. Nabi kata inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu juga dalam neraka. Apa maksud Nabi? Adakah Nabi masuk dengan Abu Talib? Ataupun sebahagian kata bapa Nabi dulu telah ada peluang diajar agama Ibrahim, dia tolak. Sebahagian nak bela, dia kata sebenarnya tak, dah selesai Nabi pergi ajak dia balik, dia masuk Islam daripada kubur. Nah, itu pun ada riwayat yang mana tidak boleh dipegang kukuh dalam hal itu. Sebenarnya hadis ini sabit, cumanya nak faham tak mampu. Kerana kaedah umum dalam agama ialah wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan mengazab sehingga dia hantar Rasul. Bagaimana mungkin untuk diazab bapa Nabi sedangkan tidak bertemu dengan Rasul? Dari segi kaedah dia tak boleh selaras. Hadis kadangkala sanadnya sahih, tapi kalau matannya itu tak dapat dipahami atau berlaku kontradik. Sama ada ulama-ulama mendhaifkan hadis, tapi hadis ini sabit, sikit. Ataupun menganggap hadis ini tak dapat ditafsirkan. Mungkin ada benda perkataan yang tertinggal, konteks yang kita tak tahu. Dengan itulah yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, hadis ini dia tawakuf, dia tak mau. Yang penting kaedah Islam kekal. Siapa yang Rasul tak pernah datang pada dia, dia tak akan diazab oleh Allah. Itu kekal. Tak boleh berubah. Hadis ni, kerana hadis ni seperti mana kita kena tahu, dia diriwayatkan secara makna. Mungkin ada words tertentu yang terlepas ataupun ada konteks tertentu yang tak cukup dimasukkan dalam report itu. Untuk itu kita kekal menyatakan Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Adil. Tuan-tuan, sebenarnya tak ada faedah perbincangan ni. Kita yakin tak Allah Ta'ala Maha Adil? Yakin tak? Yakin. Kalau kita susah hati, mana bapa Nabi kena masuk neraka sedangkan dia tak salah? Allah Ta'ala jauh lebih adil daripada fikiran kita. Apa pun Allah Ta'ala akan memberikan keadilan. Al-Hakamul Adil. Allah yang adil. Tak mungkin mengazabkan orang yang tak mendapat maklumat agama yang betul. Dan kalau dia azabkan pun mesti ada alasannya. Kerana orang kata mana mungkin dia azab bapa Nabi dalam neraka. Itu alasan tu tak cukup lah. Kerana Azar, wa iz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Bapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi yang Nabi ingin jadi sepertinya, bapa dia Azar kafir. Itu bukan argumen dia, tapi argumen yang kuat
ialah Azar dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Abdullah bapa Nabi tak bertemu dengan Nabi. Bagaimana untuk dia diazab? Itu argumen yang kuat. Jadi mungkin hadis ni ada perkara yang lain yang mungkin kita tak faham. So kita tak payahlah nak hukum bapa Nabi. Ini urusan Allah yang 3 hari duk tak boleh main mengaji, duk fikir bapa Nabi di mana lah. Come on lah. Don't waste your time. Allah Al-Hakamun Adl. Ini urusan Tuhan. Tak payahlah duk susah hati. Kita tengok anak Palestin dibom, kesian di mana. Kita tak tahu the real life. Mungkin kita orang yang kita sedih, memang kita sedih lah. Yang kena gempa bumi kita sedih sebagai manusia. Kita kata kesian, habislah kehidupan mereka. Tapi mungkin sekarang mereka sedang menikmati nikmat di syurga. Kita sedang berduka cita di dunia. Allah mengetahui hamba-hambanya. Dia lebih sayang daripada hambanya, lebih daripada kita. Apa yang kita lihat pada zahir mata kita satu penderitaan, mungkin pada satu orang tu tak menderita mana pun. Apa yang kita lihat pada satu orang kebahagiaan, mungkin orang itu sedang hidup di dalam sejuta penderitaan. Siapa yang kenal dengan orang yang besar, dengan kaya, kita sembang dengan dia, lebih banyak kadang-kadang cerita derita dia daripada kita sembang dengan orang yang tak ada duit, yang lebih banyak cerita seronok dia. Boleh makan udang seekor pun seronok dah. Ini boleh makan makanan beribu ringgit pun duk cerita. Tak puas hati sana, sedih sana. Allah Al-Hakamul Adl. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Dunia tidak lain melainkan mainan dan sia-sia saja.